Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada hari yang serba indah ini. InsyaAllah, hari ini saya akan beri sedikit perkongsian mengenai tafsiran surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar dan bersabarlah terhadap apa pun yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang penting. Hadirin sekalian, ayat yang baru saya bacakan tadi merupakan peristiwa apabila Luqman mula memperkenalkan Allah kepada anaknya. Selepas anaknya memahami tauhid, maka beliau mendedahkan tentang ibadat pula. Ini mengajar kita apabila mendidik anak-anak dan berdakwah kepada masyarakat, haruslah difahamkan sepenuhnya tentang tauhid terlebih dahulu. Izinkan saya mengupas ayat ini dengan lebih mendalam agar kita sama-sama dapat memahami intipati surah ini. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah menyebut, Ya bunayya aqimis salah. Hai anakku, dirikanlah solat. Solat adalah ibarat yang paling penting, maka perlu jaga solat dalam apa keadaan pun. Dengan mendirikan solat, maka pertalian dengan Allah akan terjaga dan ia akan mengawal kita daripada melakukan dosa. Untuk menguatkan peribadi dan meneguhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendalami rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan perlindungannya yang selalu kita terima, dirikanlah solat. Dengan solat, kita melatih lidah, hati dan seluruh anggota badan selalu ingat kepada Allah. Dalam agama Islam telah ditentukan bahawa wajib kita mengerjakan solat fardu 5 kali sehari semalam. Jangan tinggal. Dapatlah kita hitung sendiri betapa besar kesannya kepada jiwa kalau nama Allah Subhanahu Wa Taala selalu jadi sebutan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan mendudukkan badan ketika rukuk, dengan mencecahkan kening ketika sujud, dengan tegak yang lurus, tidak melengkung ke kiri dan ke kanan, kita akan mendapat kekuatan peribadi, zahir dan batin, moral dan mental. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, benar-benar sangat beruntung orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam mengerjakan solat. Hadirin yang dihormati, petikan ayat wa'mur bil ma'ruf membawa maksud dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Ini adalah arahan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Ma'ruf ialah perbuatan baik yang diterima baik oleh masyarakat. Orang yang telah kukuh peribadinya kerana ibadah, terutama solat, dia akan berani menyampaikan kepada sesama manusia sekadar ilmu dan kesanggupan yang ada padanya. Sekurang-kurangnya menyuruh anak dan isteri mengerjakan solat. Selain itu, petikan ayat wanha 'anil munkar bermaksud dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Ini bererti hendaklah kita menegur mana perbuatan yang munkar yang tidak diterima oleh masyarakat, seperti petikan kulil haqqa walau kana marra, berkata benarlah walaupun pahit. Kalau berlaku kesalahan depan mata kita, maka perlulah kita menegur, bukan senyap dan lihat sahaja kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika al-aful iman, rawahu Muslim. Maksudnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Namun begitu, ramai orang buat tidak indah sahaja kerana mereka takut orang lain akan bermasam muka pula kalau ditegur. Tetapi kalau tidak ditegur, bagaimana orang itu nak tahu bahawa apa yang dilakukan itu salah? Maka tegurlah. Kerana jika kita tidak tegur, kita akan ada rasa malu untuk menghadap Allah kerana kita tidak jalankan suruhannya. Wasbir 'ala ma asabak,
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Dan memang, apabila kita bercakap perkara yang benar dan teguh kepada orang, maka akan ada yang marah kita, ataupun mereka mungkin lakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Maka Allah beritahu kepada kita untuk bersabar. Tambahan pula, maksud sabar adalah sabar dalam melakukan ketaatan, kerana kadang-kala hendak menunaikan perintah Allah memang payah, seperti solat, puasa, baca Al-Quran, kerana ada sahaja halangan. Maka hendaklah kita melakukannya dengan sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya, sesungguhnya orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Selain itu, untuk mendapat sabar, kita wajiblah bersyukur dengan apa yang kita ada, kerana tidak semua benda yang kita inginkan boleh kita dapat. Jadi, lebih baik tumpukan perhatian kita kepada benda yang kita ada untuk sentiasa bersabar. Para hadirin, ayat potongan terakhir dari surah Luqman ayat 17. Inna dzalika min azmil umur. Bererti, sesungguhnya yang demikian itu adalah yang sepenting-penting pekerjaan, yakni kalau kita hendak menjadi manusia yang bererti dalam pergaulan hidup di dunia ini, sabar peneguh solat peneguh ibadi, amar ma'ruf nahi munkar dalam hubungan dengan masyarakat, dan sabar dalam mencapai apa yang dicita-cita. Kerana apa jua penlapangan hidup yang kita lalui, kalau kita tidak sabar, kita akan patah di tengah jalan. Nabi sendiri, kerana reaksi keras dari kaumnya, pernah terlintas dalam hatinya suatu perasaan hendak melompat sahaja dari puncak bukit yang tinggi ke dalam lurah yang dalam, yakni bakhi'un nafsaka. Tetapi perasaan itu ditahannya dengan tabah dan dakwah diteruskan juga. Itu sebabnya maka disebutkan bahawa pekerjaan ini sangat penting. Apa saja rencana, sabarlah kuncinya. Yang tidak sabar akan gagal di tengah jalan. Muslimin dan muslimat yang disayangi Allah sekalian, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menghuraikan pengajaran ayat sebentar tadi. Yang pertama, tidak meninggalkan solat, kerana solat dapat menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang mungkar. Yang kedua, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengamalkan amar makruf nahi munkar. Yang ketiga, kita perlulah bersifat sabar dalam setiap perkara, walaupun dicaci dan dihina. Sekian, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari saya sendiri, tetapi dengan izin Allah. Saya akhiri kalam dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.